Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah sahabat dimiliki Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Ahmad Ali, Nasirun, Ori, sahabat-sahabat di TikTok dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Renungan kita pada pagi ni adalah daripada surah An-Nasr, iaitu surah tentang pembukaan, surah tentang kemenangan. Dan dalam masa yang sama, dia merupakan satu kesedihan untuk umat Islam. Kenapa ia merupakan satu kesedihan? Waalaikumsalam, Zainul Mustafa, Alhamdulillah, Abu Nabil, Sanggafuri. Masya Allah, Alhamdulillah, Abu Nabil. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Nulis ya. Jangan lupa sharing kepada teman kita yang lain ya. Moga pagi ni kita sama-sama mendapat rahmat, keberkatan kerana merujuk kepada Quran untuk kita bacakan, kita dapat manfaat daripadanya. Ya. Suara perlahan ni. Alhamdulillah semua. Tolong bagi komen jelas ke tak jelas. Terima kasih semua. Abang Handsome, Alhamdulillah. Jamal Rabai. Assalamualaikum Abdul Rahim. Jelas ke suara? Cuba bagi komen sikit. Nazir, Abdul Aziz, Agi Kalong, Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir. Barakallahu fikum, terima kasih. Tolong bagi komen apa-apa pagi ni. Jelas ni, Ustaz Nulis, Barakallahu fikum, Mufassal Skim. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum join sahabat Ustaz Hazan di Telegram, tolong join bersama-sama. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang kita kongsikan dalam kuliah yang diadakan kat sini. Baik, terima kasih. Sabarudi, Cikgu Sabarudi, Barakallahu fikum. Sani Jiran, Alhamdulillah. Ahmad Ali, ya. Pagi ni biasa rujukan teras kita adalah daripada tafsir Ibn Katsir. Ini ada kat tangan saya ni. Jadi tuan-tuan yang belum dapatkan, tolong dapatkan kerana banyak manfaat padanya. Dan dia, terima kasih Hamidah Abdullah, kerana kandungannya menepati bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dia mendapat pengiktirafan kebenaran pada JAKIM KDN untuk diadakan ya. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih Nazir daripada Rumut, jelas Tolong komen, tolong bagi, tolong viralkan, tolong sampaikan kepada semua teman-teman kita yang lain. Topik ni penting sangat untuk kita bincangkan, iaitu tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Farid Misbah, barakallahu fikum. Ini Saibin, terima kasih ya. Sudah Ramli, terima kasih semua yang hadir. Jazakallahu anna kulla khair. Kuis kita pada pagi ni seperti biasa. Saya nak tanya pada tuan-tuan, berapa banyak ayat yang menyentuh tentang persoalan salat dalam Quran? Tuan-tuan dah menyertai saya dalam program tafsir ni kan? Berapa kali disebut tuntutan untuk salat dalam Al-Quran agak-agak tuan-tuan? Dan berapa kali tuntutan untuk mengerjakan zakat dalam Al-Quran? Dan berapa kali tuntutan untuk berpuasa dalam Al-Quran? Ada jawapan tak yang mulia Raja Tulis? Kalau nak tahu, tunggu kat ujung, nanti saya akan sebut tuan-tuan. Ni soalan-soalan kuis terkumpul ni, kita nak bagi hadiah tau. Semalam saya tanya pada tuan-tuan berapa kali Ar-Rahman, berapa kali Ar-Rahim dalam Al-Quran kan? Kenapa dahulukan Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim kan? Ini soalan saya, berapa kali perintah untuk salat dalam Al-Quran, dan berapa kali perintah untuk zakat, dan berapa kali perintah untuk puasa dalam Quran? Baik surah yang kita bincangkan, surah An-Nasr, surah tentang kemenangan. Ya. Jilid berapa? Jilid yang ke-10. Ni jilid yang ke-10, muka surat 489. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir ni, tolong buka Baik. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Dia berkata, Ibnu Abbas berkata, wahai Ibnu Utbah, apakah engkau tahu akhir surah Al-Quran diturunkan? Iaitu idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dia pun menjawab, engkau benar. Dua orang hafiz, iaitu Abu Bakar Al-Bazzar dan juga Al-Baihaqi, menukilkan penjelasan Ibn Umar, surah ni, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, turun kepada Nabi SAW di pertengahan hari Tashrik, sehingga baginda tahu bahawa ia surah yang terakhir. Kemudian baginda memerintahkan binatang tunggangannya Qaswa untuk melakukan perjalanan, maka unta itu pun berangkat, lalu baginda berdiri dan berkhutbah yang masyhur di hadapan umat. Kira-kira berapa puluh ribu, 10,000 orang sahabat, setengah mengatakan 70,000 orang sahabat berhimpun di padang Arafah pada hari itu untuk mendengar khutbah Nabi SAW yang merupakan khutbah yang pertama dan terakhir di padang Arafah. Itulah haji yang Nabi SAW tunaikan. Bagi tuan-tuan yang akan menunaikan ibadah haji,
Mudah-mudahan dapat dikurniakan haji yang mabrur, sa'i masykur, tijaratan tabur, ya. Tak lama lagi, tadi situ di surah Al-Fathu, maafkan saya, surah An-Nasru sebenarnya. Terima kasih Ustaz nulis. Surah An-Nasru. Ya. Baik. Surah ni juga dipanggil dengan nama surah At-Tawdi'. At-Tawdi' maknanya selamat tinggal. Kenapa dinamakan sebagai surah selamat tinggal, ya? Menurut riwayat dikemukakan, an Ummi Habibah qalat lamma anzalallahu idza jaa nasrullahi wal fathu qala Rasulullah sallallahu inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa ammara min ummatihi shatru ma ammara nabi al-madi qablahu fa inna Isa bin Maryam kana 40 sanatan fi bani Israil wa hadhihi li 20 sanatan wa ana mayyitun fi hadhihi sanati fabakiyat Fatimah radhiyallahu anha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anti awal ahli bihi luhuqan fatabassamat, akhrajahu Ibn Abi Hatim wa Ibn Mardawai. Dalam hadis ini riwayat daripada Ibn Abi Hatim dan juga Ibn Mardawai menceritakan bahawa Nabi SAW sabda, Allah tidak mengutuskan seorang Nabi melainkan umurnya separuh daripada umur Nabi yang terdahulu dalam dakwah. Jadi umur dakwah Nabi Isa AS sebelumku, kata Nabi, adalah 40 tahun baginda berdakwah. Maknanya umur aku dalam dakwah ni 20 tahun, kata Nabi SAW. Ya, kita semua tahu bahawa dakwah Nabi SAW di kota Mekah lebih panjang daripada di Madinah. Di Madinah cuma 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Lebih kurang begitulah. Ataupun digenapkan jadi 10 tahun. 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Sehingga baginda SAW diwafatkan oleh Allah SWT dan menyempurnakan misi dakwah. Jadi turunnya surah ini sebagai satu penandaan Sunomi Al-Ustaz Syahri Mansur, Abi Wafi, barakallahu fikum, ya, sahabat dimuliakan Allah sekalian. Jadi turunnya surah ni, maka Nabi pun kelihatan Nabi SAW pun kelihatan sedih. Lalu Nabi telah bersabda bahawa tidak pernah Allah mengutuskan seorang Nabi melainkan umur dakwah Nabi selepas itu separuh daripada umurnya. Dan umur dakwah Nabi Isa AS adalah 40 tahun, maka umur dakwah aku cuma 20 tahun, kata Nabi SAW. Mendengar kata-kata itu, sedihlah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi telah menggembirakan Fatimah radhiyallahu anha, puteri yang tercinta itu, dengan bersabda bahawa engkau merupakan ahli pertama, ahli keluargaku yang pertama mengikuriku dalam kematian. Engkaulah merupakan ahli keluargaku yang mula-mula akan wafat selepas kewafatanku. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun tersenyum. Syitamin, ya. Alhamdulillah, Nurli Suhaida dari Johor. Alhamdulillah, semua sahabat dekat TikTok, tolong share tau. Tolong follow saya dekat TikTok. Mudah-mudahan memberi kepada kita nafas dalam dakwah. Kerana banyak di luar sana diviralkan perkara-perkara mungkar dan mereka mendapat sambutan. Apalah kita dalam buat kebaikan tidak menyebarkannya. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pernah lalu di satu kebun. Sayyidina Hasan ni seorang yang kaya. Kita ni bila cerita Sayyidina Hasan, cerita beliau kahwin banyak. Terlupa tentang Sayyidina Hasan bin Ali ni merupakan seorang dermawan yang luar biasa. Sayyidina Hasan lalu putera Sayyidina Ali yang disebutkan Nabi SAW sebagai salah seorang ketua pemuda ahli syurga itu, lalu di satu tempat. Tiba-tiba dia terserempak dengan seorang lelaki kulit hitam, hamba lah, sedang makan sepotong roti. Di tangannya ada sepotong lagi, maka diberikan kepada anjing berdekatan dengannya. Tengok akhlak para sahabat, akhlak keluarga Nabi SAW. Maka Sayyidina Hasan pun memerhatikan dia jauh dan kemudian mendekati pemuda berkulit hitam itu, bertanya kepadanya, apa yang kau buat ni? Jawapan muda itu, aku malu untuk makan seorang diri sedangkan anjing ni mematikan aku. Dia mungkin kelaparan. Maka aku pun berikan kepadanya sekeping lagi. Tengok, dia ada 2 keping roti, saya satu bagi pada anjing, satu dia makan. Kerana dia merasa malu kalau dia makan dalam keadaan membiarkan anjing itu perhatikan saja. Padahal anjing itu ialah makhluk mughalazah lagi dalam di segi umat Islam. Mughalazah bukan bererti kita kena pukul, kena hambat, kena halau, kena bunuh. Ya, tuan-tuan, ya. Hendaklah kita mempunyai kemanusiaan juga kepada makhluk yang lemah itu. Kecuali lah kalau dia menyerang atau menyebabkan penyakit, itu dah lain. Maka Sayyidina Hasan pun beri kepadanya sepotong roti daripada 2 yang ada dalam simpanannya. Satu dimakan, satu dibagi anjing itu. Kalau nak bagi pun pada-pada lah, mungkin 1/4 ke tak. Sayyidina Hasan bagi satu daripadanya, dia makan satu. Sayyidina Hasan melihat lelaki kulit hitam itu buat demikian. Maka Sayyidina Hasan pun bertanya kepadanya, apa yang kau buat ni? Jawapannya, aku malu untuk makan dan anjing yang matikan aku. Dia tidak memahami, dia tidak mengetahui. MS Production, barakallahu fikum. Dia tidak tahu bahawa
yang menanyakan perkara itu merupakan cucu Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Hasan bertanya kepadanya, engkau ni siapa? Siapa pemilik kebun ini? Lelaki itu menjawab, lelaki kulit hitam Afrika itu menjawab, aku ini pekerja, aku ni hamba. Ini kebun tuan aku menjaganya. Allahu Akbar. Siapa tuanmu? Dia diberitahu, Sayyidina Hasan diberitahu tentang tuan kebun itu. Sayyidina Hasan pun bergegas mencarinya di Madinah dan kemudian meminta kepada pemilik kebun itu supaya menjual kebun itu walaupun pada harga berapa sekalipun dia beli. Dia beli lock, stock and barrel sekali. Dia beli kebun itu dengan pekerjanya sekali. Kemudian Sayyidina Hasan pun bergegas pergi semula ke tempat kejadian dan berkatalah kepada pemuda kulit hitam itu, aku telah pun membeli kebun ini dengan engkau sekali. Ibarat kita ni beli operasi ya tuan-tuan, beli kilang dengan pekerja-pekerja sekali. Ya kan, kau beli kilang tak ada pekerja kan susah juga. Pekerja tu ada kelebihan dia, ada pengetahuan dia, pengalaman dan sebagainya. Kan senang nak groom orang seperti itu tuan-tuan. Maka Sayyidina Hasan beli kebun dengan pemilik kebun sekali, dengan pekerja kebun sekali. Kemudian dia berkata kepada pekerja kebun itu, engkau memiliki kebun ini dan kau aku merdekakan. Kebun ini aku hadiahkan untuk kau dan aku merdekakan kau. Allahu Akbar. Tengok bagaimana usaha untuk menyebarluaskan kebaikan. Kita nampak kebaikan, kena sebarkanlah tuan-tuan. Nampak orang buat kebaikan, kena bantu untuk sebarkanlah. Jangan biarkan dia berhenti setakat itu saja. Ya. Tapi benda-benda yang tak pasti jangan kita sebarkan. Dan saya pula pergi mengharamkan minuman itu, minuman ini. Bila saya jadi mufti tuan-tuan? Ya, di sebelah luar ni tak betul lah. Pergi sebarkan benda yang tak betul. Buatan itu haram. Saya tak pernah pula nak mengharamkan minuman itu, makanan ini. Manalah saya tahu tuan-tuan. Saya bukannya mufti. Bukannya bekerja di Jabatan Halal pun. Tanyalah perkara itu kepada JAKIM, kepada pihak berkuasa tempatan sebagai contohnya. Tapi benda-benda yang saya sebut ini sebarkanlah. Yang saya tak sebut jangan sebarkan. Mana-mandai pula namanya. Nak baik tapi caranya salah. Baik tuan ni. Berhentikan tahu yang sebarkan bahawa saya mengharamkan minuman itu, saya mengharamkan minuman, tolong hentikan. Saya tak pernah sebut demikian. Ya, tapi tentang kuliah ni perkara-perkara kebaikan yang kita sebutkan, sebarkan. Bantu untuk disebarkan. Macam kisah Sayyidina Hasan tadi, melihat pemuda itu melakukan kebaikan, pergi jumpa tuan kebun dengan pemiliknya, pemilik hamba itu membelinya, memerdekakannya, menghadiahkan kebun itu kepadanya. Tengok betapa kecenderungan keluarga Rasulullah SAW, putera Sayyidina Ali yang mulia ini, putera Fatimah ini, untuk menyebarluaskan kebaikan, membantu orang melakukan ketaatan. Gitu ya. Baik, surah ni dinamakan sebagai surah Taudi', antara surah yang pendek, iaitu mengandungi 3 ayat sahaja. Ya. Jadi seperti yang telah kita bacakan tadi daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa surah ini turun di pertengahan hari Tasyrik. Setengah pendapat mengatakan sebelum Nabi menyampaikan khutbah Arafah. Khutbah yang sangat penting itu, khutbah yang menjelaskan tentang prinsip kehidupan itu, bahawa manusia semuanya sama di sisi Allah Taala. Pesan khusus untuk kaum lelaki supaya menjaga wanita, isteri mereka baik, anak-anak perempuan mereka baik, kakak, mak, semua orang lelaki punya tanggungjawab untuk jaga. Nanti kita akan meneroka khutbah wada' insya-Allah ya, khutbah wada'. Khutbah tentang perpisahan yang Nabi ungkapkan di Padang Arafah, disaksikan oleh puluhan ribu para sahabat yang menyertai baginda dalam rombongan haji itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih semua ya. Jadi kembali kita kepada surah An-Nasr ini tuan-tuan. Perhatikan dalam tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-10 muka surat 489 ni ya. Baik, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Tuhanmu, pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan muji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguhnya dia Maha penerima taubat. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa dia berkata, Umar pernah memasukkan aku di kalangan para pembesar perang Badar. Lalu beberapa orang di antara mereka berasa keberatan. Mereka bertanya, mengapalah budak ini dimasukkan padahal ramai kami memiliki anak-anak yang seusia dengannya. Abdullah bin Abbas ni muda tuan-tuan. Sahabat yang masih muda, pemuda, syabab, syab, fata. Ketika Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat di majlis tertinggi ni, majlis kerja tinggi, pula dah sahabat syura lah maksudnya. Maka Abdullah bin Abbas turut dilibatkan dan menimbulkan persoalan di kalangan para sahabat yang lebih senior. Mengapalah budak kecil ni dibawa masuk? Kami pun ada anak sebaya dengannya. Kami tak ada bawa anak kami. Ni apa hal dia masuk?
Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, kamu nak tahu tak kenapa aku libatkan dia? Sekarang aku tanya kepada kamu sekalian, apakah pandangan kamu terhadap surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Cuba kamu tafsirkan. Sebahagian mereka mengatakan kita diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah supaya mohon keampunan kepadanya sebab dia memberikan pertolongan dan kebenangan kepada kita. Ada sebahagian daripada para sahabat, kibarus sahabat, yang Latifah Alhamdulillah semua, sahabat dekat TikTok, Putri Irina, Qari, Ayah Suhari Sharif, Katibah, Strangers, welcome, Nora, Jo, semua sahabat yang ada, tolong share tau pada teman kita yang lain, sebab penting sangat bicara tentang surah ni berkaitan dengan diri kita sebenarnya. Chia Bing Chuan, Alhamdulillah, Nusia Yaakob, Yo Perry, semua. Jangan lupa tahu, bagi tuan yang nak menunaikan ibadah umrah, kami dah buka penawaran package insyaAllah mula pada bulan 8 selepas semua orang balik haji. Package kita mula, utamanya cuti sekolah nanti. Bagi yang nak join, sila daftar sekarang. Kalau lambat nanti takut dah penuh. Tu musim cuti sekolah, tentu ramai orang pergi kan. Beza pergi dengan Zazan Travel, kita mengambil berat pengisian. Dan pulang nanti ada pengisian tambahan lagi untuk pengekalan iman, mudah-mudahan kesuburannya. Tak adalah ketika di sana saja melonjak iman kita, pulang ahlan wa sahlan wa jalan, lupa habis semua. Kita mau gitu InsyaAllah jemaah yang kita pimpin akan diteruskan pimpinan walaupun dah pulang ke Malaysia. Dan program kita pengisian di sana merupakan bimbingan ustaz-ustaz dari Malaysia yang bertauliah. Itulah kelebihan yang pergi dengan Zahran Travel. Okay, nak pergi menunaikan umrah, cuti sekolah, saya daftar sekarang, sudah dibuka. Dan bagi tuan yang minat untuk pergi ke Uzbekistan di bawah pimpinan saya sendiri, lekas kerana tempat sangat terbatas. Kita akan bergerak pada 10 dan 8 dan pulang 16 dan 8, lebih kurang 7 hari, 9 malam lebih kurang. Bagi tuan yang berkesempatan untuk melihat kesan-kesan negara yang pernah memiliki ramai ratusan ribu para muhaddisin seperti Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Muslim pun tak jauh daripada situ. Perjalanan ini penuh pengisian hadis insyaAllah. Kita akan jadikan topik teras kita dalam perjalanan ke Uzbekistan pada bulan 8 nanti, kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Semua orang tahu Imam Bukhari ada banyak kitab hadis, tapi mereka tidak tahu Imam Bukhari mengambil berat bab adab, akhlak. Maka beliau telah mengarang sebuah buku tebal bertajuk Al-Adabul Mufrad, adab kita dengan Allah dan dengan manusia. Tuan-tuan adab kita dengan Allah, dengan makhluk, termasuk manusia, terutamanya manusia. Ada orang perempuan masuk neraka kerana seekor kucing. Tahu tak kenapa dia masuk neraka kerana seekor kucing? Dan seorang perempuan masuk syurga kerana seekor anjing, walaupun latar belakangnya bukanlah baik sangat. Ini semua ditekankan dalam kitab Adabul Mufrad. Jom nak mengetahui lebih lanjut, kita akan teroka dan juga hayati kitab karangan Imam Bukhari yang kedua penting selepas Sahih Bukhari itu dalam perjalanan ke Uzbekistan pada bulan 8 nanti. Segera daftar tau, tempat kita sangat terbatas. Ini special group yang saya bawa. Special group. Tak ramai pun. InsyaAllah mereka yang hadiah akan dapat hadiah kitab Adabul Mufrad. Kita akan belajar kitab Adabul Mufrad ini, modul kitab Adabul Mufrad ini untuk kita pelajari, kita beri penekanan, kita memahami insyaAllah. Alhamdulillah semua Allah. Kita nak hadiahkan ayah ibu kita telah pencen, kita adik-beradik tak tahu nak hadiah apa, macam-macam dah hadiah. Ada orang hadiah ayah di kereta, ada orang hadiah ayah di rumah, dekat dengan rumah dia. Ada orang hadiah ayah pergi umrah, Alhamdulillah. Jom hadiah ayah ibu kita yang masih sihat itu untuk pergi ke Uzbekistan, untuk melihat, menelusuri kehidupan para ulama muhaddisin. Dan situ juga ada Quran yang dipegang, dimiliki oleh Sayyidina Osman ketika baginda radhiyallahu anhu dibunuh oleh pemberontak. Jom ikut kami ke Uzbekistan pada bulan 8 nanti. Segas tau, lekas daftar. Baik. Jadi kembali kepada kisah ni, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu akhirnya bertanya kepada para sahabat, sebagian mereka mengatakan kemenangan Islam, kemasukan orang ke dalam Islam berbondong-bondong, itu tafsiran zahirnya. Dan kemudian sebahagian yang lain diam. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada budak yang diperkecilkan oleh sahabat-sahabat yang lain ni, kenapa budak kecil ni join kita? Kenapa dia ada dalam majlis ni? Kami pun ada anak sebaya dengannya. Maka Ibn Abbas pun menjawab, itulah ajal Rasulullah SAW yang Allah beritahu melalui wahyu. Jadi ini merupakan kefahaman tersirat kepada apa yang tersurat. Ini namanya takwil. Tafsir lain daripada takwil tau. Tafsir ni mana kita tafsir pandukan kepada hadis, kepada ayat Al-Quran sendiri, kepada hadis, kepada pandangan para sahabat, kepada bahasa Arab. Tapi kalau takwil, dia adalah benda yang tersirat di sebalik yang tersurat.
Ayat ni menceritakan tentang kemenangan Islam. Apa di sebaliknya ya? Di sebaliknya adalah Rasulullah akan diwafatkan. Kerana misi baginda telah complete. Gitu lepak-lepak. Alhamdulillah. Siti Aisyah, barakallahu fikum. Terima kasih. Abdullah Ali. User 667. Cikgu kimia. Oh, cikgu kimia pandai juga. Cikgu fizik ada tak? Denzil sahabat Nur Hashimah binti Min. Terima kasih. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Street Burger Kulim. Alhamdulillah semua Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang para sahabat ini memiliki capability, kemampuan untuk membawakan apa yang ditakwilkan di sebalik ayat. Apa yang dikehendaki oleh Allah di sebalik ayat itu yang tersirat, yang terkandung di dalamnya, yang tersembunyi dalamnya. Jadi yang tersembunyi dalam mesej ini menandakan Rasulullah SAW akan kembali ke rahmatullah. Rasulullah SAW akan wafat. Jadi kerja Nabi dah selesai. Bila dah selesai, baginda akan dipanggil pulang. Baginda tidak akan kekal hidup bersama dengan umat Islam. Gitu tuan-tuan Jadi ayat ini mengandungi makna yang sangat mendalam buat umat Islam. Itu sebab saya sebutkan di awal, antara tanda kegembiraan umat dan juga kesedihan mereka. Kegembiraan menandakan Islam akan dapat tempat di hati umat. Tapi kesedihan yang menyelubungi adalah Rasulullah SAW akan dipanggil pulang. Mereka akan kehilangan tempat rujukan Nabi yang merupakan perantaraan wahyu di antara mereka dengan Allah SWT. Gitu tuan-tuan Baik. Dan pentafsiran yang diberikan oleh beberapa orang sahabat dari teman-teman Umar secara keseluruhan, bahawa kita telah diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah, bersyukur kepadanya, bertasbih, mohon keampunan kepadanya. Jika dia telah menundukkan untuk kita beberapa kota dan juga benteng, akan ada tafsiran menunjukkan bahawa ia menunjukkan kepada kemasukan umat Islam berbondong-bondong. Ahlul Yaman contohnya. Penduduk Yaman ini merupakan penduduk yang berkat hidup mereka. Yaman, Al-Hikmah Yamaniyah. Nabi telah pun Allah mendoakan untuk penduduk Yaman dan penduduk Syam. Allahumma barik fi Yamanina. Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah, berkatilah kami pada penduduk pada negara Yaman. Dia merupakan penyokong kuat teras kepada umat Islam. Dan juga begitu juga penduduk Syam, iaitu Syria, Jordan, Palestin, sebahagian daripada Lebanon. Ini merupakan daerah Syam yang mendapat doa daripada Nabi dan juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan penuh keberkatan. Ilal ardi allati barakna fiha barakna haulaha. Sebagai contohnya, iaitu bumi-bumi yang dipenuh dengan keberkatan. Pada awal surah Isra Allah menyatakan, Subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Jadi bumi Syam itu disebut sentiasa dengan keberkatan oleh Allah SWT. Jadi ayat ini menandakan kepada penerimaan umat kepada Islam, dan pada hari ini pun setiap hari kita tengok dalam YouTube, kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam TikTok, ramai orang masuk Islam. Ada yang di badannya penuh dengan dengan lukisan, dengan apa semua tuan-tuan. Mereka masuk Islam. Ini pemain bola sepak, peninju dan sebagainya masuk Islam. Ramai-ramai bondong-bondong. Kerana bila mereka menggunakan akal yang sihat, tentu mereka akan mengetahui kebenaran itu tetap kebenaran, walaupun cuba untuk dipalsu dan ditekankan dan di-downkan, dihancurkan, dilupuskan. Tapi semua tidak berjaya tuan-tuan boleh kat Allah sekalian. Tengok anak-anak muda berdakwah di jalan-jalan di London. Allahu Akbar. Ada yang mendakwa dulu Islam betul murtad. Tapi budak muda ni tak putus akal. Terus tanya pada orang berkenaan, cuba kau baca surah Al-Fatihah kalau dulu kau pernah Islam. Tak boleh baca, rupanya dia menipu rupanya. Ya la ilaha illallah masyaallah. Yalah, kemasukan mereka ke dalam Islam tidak bagi kesan apa kepada kita. Tak memberi apa-apa kepada Allah SWT. In tashkuru yardahu lakum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Mereka masuk Islam, tak masuk Islam, tak ada berbeza pun. Tapi sikit sebanyak dia menjadi dakwah, mekanisme dakwah yang menyebabkan lebih ramai orang tertarik kepada Islam. Tanya-tanya mereka ini. Tapi dalam kita mengikut perbuangan pun jangan kita terlupa pula, dan kita terpedaya pula nak kena tengok orang masuk Islam barulah kita nak amalkan Islam. Bukan begitu Ada pula yang masuk Islam ni yang pura-pura pun ada juga. Mula-mula pakai tudung, hari ni pakai tudung, besok tak pakai. Baca Quran dalam keadaan tidak pakai tudung seperti itu. Ini semua tidak menjadi satu ukuran kebenaran Islam. Tapi nak menceritakan sambutan orang kepada Islam itu berlaku setiap hari, itu tak dapat dinafikan. Tuan-tuan ni boleh kat Las Hari Markus Salam rilis. Boleh join sahabat Ustaz Zahazan di Telegram cari apps Telegram, lepas tu cari sahabat Ustaz Zahazan. Di situ ada banyak nota doa, fakta-fakta yang dikumpulkan oleh sahabat-sahabat yang setia. Barakallahu fikum. Terima kasih. Baik. Tengok.
Ada beberapa sahabat menyatakan bahawa demikian merupakan salat duha. Pernyataan itu dijawab bahawa baginda tidak mengerjakan salat tersebut secara terus-menerus setiap hari. Lalu bagaimana mungkin baginda mengerjakan salat tersebut pada hari tersebut, pada hari itu, padahal Nabi dalam keadaan musafir dan tidak berniat untuk memukim di Mekah. Oleh sebab itu, baginda memukim di sana sampai akhir Ramadan. Pernyataan itu dijawab bahawa baginda tidak mengerjakan salat tersebut secara terus-menerus setiap hari. Lalu bagaimana mungkin baginda mengerjakan salat tersebut pada hari itu, padahal pada waktu itu Nabi dalam keadaan musafir dan tidak berniat untuk memukim di Mekah. Oleh sebab itu, baginda memukim di sana sampai akhir bulan Ramadan, hampir mendekati 19 hari. Baginda mengkasar salat dan tidak berpuasa, dan amalan baginda itu diikuti oleh bala tentera Islam yang jumlahnya sekitar 10,000 orang. Ini kisah tentang Nabi kita SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah yang ada kaitan dengan surah ni. Ya. Jadi ketika Nabi berada ke situ lebih kurang dalam 19 hari, baginda seperti yang dinyatakan kat sini, baginda mengkasar salat, menjamakkannya, dan baginda tidak berpuasa. Ini hukum ni telah pun dipakai dalam banyak mazhab Islam. Contohnya, kita menjaga pesakit yang kita tak tahu berapa lama tanggungjawab itu kita kena ambil. Kita bekerja tapi kerana adik-adik tak boleh nak jaga ayah ibu yang sakit kat kampung tu, maka kita terpaksa ambil tanggungjawab itu. Kita ambil tanggungjawab itu dengan hati yang rela. Kita balik kampung, tak tahu berapa lama nak jaga ayah ni, kerana uzur yang amat sangat. Mungkin nanti adik-adik boleh ganti ke, tapi kita duduk sedar-sedar 15 hari. Selagi tempoh itu kurang 19 hari seperti Nabi lakukan, maka kita boleh menjamak qasar sembahyang kita. Melainkan kalau seorang kita telah menetapkan, aku nak duduk kat kampung ni 30 hari je. Lepas 30 hari baik kamu kena datang replace lah, sebab aku boleh cuti sebulan saja. Jadi bila kita dah tetapkan jumlah itu melebihi tempoh musafir, maka kita tidak boleh lagi menjamak qasar di kampung tempat musafir. Baik tuan ini Allah sekalian. Sebagian mereka mengatakan bahawa salat tersebut salat al-fathu. Mereka mengungkapkan dengan demikian disunahkan bagi panglima perang kalau mendapatkan kemenangan di atas sebuah negara, supaya mengerjakan salat pertama kali masuk negara tersebut sebanyak 8 rakaat. Jadi macam Nabi buatlah. Mereka mengatakan ini bukan salat duha. Salat duha ni Nabi lakukan dan Nabi tinggalkan. Kalau Nabi sentiasa melakukannya, nanti jadi wajib pula. Seperti juga azan, Nabi tak pernah azan. Nabi tak pernah sembahyang tarawih lengkap seperti yang kita lakukan tiap-tiap malam pada bulan Ramadan yang lalu, bagi meringankan umat. Nanti kalau Nabi buat berterusan, dia jadi satu perkara kewajipan, maka Nabi buat dan Nabi tinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salat duha. Nabi memang mengambil berat salat duha, tapi ada waktu Nabi tinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya, oleh tersekat ni cikgu Sabrudi, Zia Burhan, Salan. Filsafat itu putus-putus kat TikTok ya. Maka saya terputus-putus tuan. Nampak line penuh, bar penuh semua ni. Manalah silap Okey. Masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi sebahagian daripada para ulama mengatakan sembahyang Nabi kerjakan 8 rakaat ketika pembukaan kota Mekah itulah berkaitan dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ini merupakan tuntutan untuk panglima perang, mereka berjaya membuka satu daerah negara supaya mereka lakukan sembahyang sunat syukur kepada Allah sebanyak 8 rakaat ni tadi. Ya. Demikian itu dilakukan oleh Sa'ad bin Waqqas pada hari pembebasan beberapa kota. Dalam hal itu sebahagian daripada muslim berkata dia mengerjakan 8 rakaat itu dengan satu salam. Yang benar dia melakukan setiap 2 rakaat sekali salam. Sebagaimana disebut dalam Sunan Abi Dawud, bahawa Nabi SAW melakukan salat sunat pembukaan kota Mekah itu sebanyak 8 rakaat dan setiap 2 rakaat baginda membagi salam. Sedangkan bertafsir diberikan Ibn Abbas dan juga Umar radhiyallahu anhuma bahawa dalam surah ini Allah memberitahu Rasulullah tentang ruh baginda yang mulia. Dan dia memberitahu jika kamu telah berjaya membebaskan kota Mekah, iaitu kampungmu sendiri yang kamu pernah diusir daripadanya, sedang orang berduyun masuk Islam, kemudian kini perhatian kami tumpukan kepadamu bahawa dunia ni menuju kepada pengakhirannya. Oleh itu bersiap-siaplah untuk menghadap kami. Ya. Jadi bahagian premier satu seafood driving Alhamdulillah semua Alhamdulillah barakallahu fikum AP Peri Salam Salam maksud terima kasih. Tolong share pada teman-teman kita lain ni topik tentang kewafatan Rasulullah SAW. Jadi Allah menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah kamu dengan muji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya, sungguhnya dia Maha penerima taubat. Ya, dalam tafsir
Ini tafsir yang lain lah. Tak ada dalam bahasa Melayu. Tafsir Fathul Bayan fi Maqasid Al-Quran oleh Al-Imam Abu Tayyib Siddiq bin Hasan bin Ali Al-Husaini Al-Qanuji Al-Bukhari, yang merupakan salah seorang keturunan Rasulullah SAW, para ulama asyraf dalam tafsir beliau, iaitu yang bertajuk Fathul Bayan. Beliau mengatakan maksud Allah SWT kat sini bila menyatakan perkataan yang digunakan iaitu fasabbih. Fasabbih ni salah satu maksud daripadanya adalah sembahyang. Maka ni tadi pandangan para ulama mazhab Hambali bahawasanya maksud sembahyang yang dilakukan oleh Rasulullah ketika baginda membuka kota Mekah 8 rakaat tu. Kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu merupakan salat sunat duha yang baginda salam kerjakan, menunjukkan kepada kepentingan duha itu dilakukan Nabi dalam apa jua keadaan. Walaupun ketika peristiwa penting peperangan umpamanya, maka sembahyang duha ni jangan diabaikan, cuba dilakukan sedaya upaya. Tapi dalam seperti yang telah kita jelaskan, sebahagian pada para ulama mengatakan maksud fasabbih di sinilah solat sebagai tanda syukur kepada Allah Taala, banyakkan dia. Thumma dhamma subhanahu wa ta'ala ila amri nabiyahu sallallahu alaihi wasallam istighfar faqala wastaghfir ay utrub minhu al-maghfirah li dhanbika wasalhu al-ghufran hadman li nafsika wastiqsaran li amalika wastidrakan lima farata minka min tarki ma huwa aula. Jadi dalam konteks ini Allah Taala memerintahkan nabinya untuk istighfar, sedangkan baginda merupakan seorang yang maksum. Maksumnya baginda berarti Nabi tidak melakukan dosa. Kesilapan mungkin berlaku sebagai manusia, tapi dosa tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang statusnya merupakan Nabi, apatah lagi seorang Rasul. Saya dah cerita kepada tuan-tuan bahawa Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Bila turun surah Iqra, maka Muhammad SAW telah dilantik menjadi Nabi. Tapi bila turun surah Al-Muzammil, maka Nabi telah diangkat martabatnya menjadi seorang Rasul. Dan saya dah sebut pada tuan-tuan, Nabi yang pertama Nabi Adam, Rasul yang pertama merupakan Nabi Nuh AS. Nabi Adam bukannya seorang Rasul, baginda hanyalah merupakan seorang Nabi Allah. Rasul lain daripada Nabi. Kita telah bincangkan topik ini tuan-tuan ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi dalam kes ini menunjukkan kepada hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Seseorang yang memiliki pangkat yang tinggi di sisi Allah, keadaannya beza daripada orang biasa-biasa. Untuk Nabi, qiyamul lail itu wajib. Untuk kita, yang merupakan satu sunat yang dituntut, kan beza tu. Untuk Nabi, kalau telah pakai baju perang, maka tak boleh menanggalkannya. Wajib pergi perang mengharunginya. Itu sebab yang Nabi dah pakai baju perang untuk ke Uhud, tiba-tiba ada pendapat mengatakan minta supaya kekal di Madinah, maka Nabi katakan tidak boleh, aku dah pakai baju perang, tak boleh reverse ke belakang balik semula. Ya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian. Jadi Nabi SAW memiliki makam yang lain daripada kita sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sunat untuk kita wajib untuk Nabi SAW. Itu kurang diberi penekanan oleh puak-puak kafir orientalis. Mereka sibuk bawa kempen topik Nabi kahwin dengan budak perempuan, Nabi kahwin dengan anak-anak. Mereka lupa bahawa Nabi SAW punya tanggungjawab di sisi Allah SWT yang besar, yang tidak dipikulkan ke atas orang biasa-biasa di kalangan umatnya. Nanti kita bincang lebih lanjut tentang khasais dan juga kedudukan Nabi SAW dan surah Muhammad sebagai contohnya, ataupun surah yang berkaitan dengan keistimewaan Nabi kita SAW. Nabi itu termasuk 25 orang Nabi, bukan 25 orang Rasul, 25 orang Nabi. Rasul Nabi lain. Nabi jumlahnya yang pernah diutuskan oleh Allah sebanyak 124,000 orang. Rasul cuma 313 orang sahaja. Daripada 313 orang itu, Nabi dan Rasul 124,000 itu, 124,000 itu termasuk dalamnya 313 cuma 25 orang sahaja yang wajib kita ketahui disebut nama mereka dalam Al-Quran. Secara eloknya berapa rakaat duha ni Ustaz? Boleh buat 2, alhamdulillah. Tak boleh buat 2, buat 4. Kurang-kurangnya 2, selebih-lebihnya 8. Boleh? Tak adalah sembahyang duha ni sampai 20 rakaat, tak ada. 8 rakaat saja paling banyak. Sembahyang duha yang paling minimum 2 rakaat. Bukan 1 rakaat tau, 1 rakaat tu witir. Bezakan Nabi dengan Rasul. Baik tuan, kita menuju ke penghujungnya. Terakhir saya sebut, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan Nabi memperbanyakkan bacaan dalam rukuk dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Bila turunnya ayat ini, maka Nabi SAW banyak mengucapkan demikian.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Diriwayatkan oleh jamaah saya pada Tirmizi mengatakan bahawa Ibn Jarir memberitahu kami telah menulis hadis kafaratul majlis dalam semua lafaz-lafaznya dan telah menguraikan perang Al-Fathu ini dalam buku yang bertajuk As-Sirah. Jadi Imam Ibn Katsir menamatkan bicara tentang surah An-Nasr ini bahawasanya ia berkaitan dengan doa yang Nabi ungkapkan juga di hujung satu majlis. Siapa yang mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik selepas daripada kita berada dalam apa majlis sekalipun, maka dia akan diampunkan dosa-dosa kita walaupun ia sebanyak buih di lautan. Walaupun demikian, kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, sejak turun ayat ini Nabi tak pernah pun bangkit, duduk, berjalan, pergi, melainkan Nabi akan mengucapkan subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik, ataupun Allahumma fili wa tub alayya, ataupun astaghfirullah, ataupun Allahumma innaka afu. Sentiasa Nabi mengucapkan demikian. Alhamdulillah, Malik Pungis, apa nak sebut ni, Umi Abi, Alhamdulillah, Sofia, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir dalam program pada pagi ni. Jangan lupa untuk follow saya di TikTok. Jangan lupa untuk share pada teman-teman kita yang lain. Moga-moga perkongsian ni memberi manfaat kepada kita, dunia dan juga akhirat kita. Terima kasih pada sahabat di Facebook. Baik, qala Hasan i'lam a'lamallahu rasulahu sallallahu annahu qad iktaraba ajaluhu fa amarahu bi tasbih wa taubah liyukhtim lahu fi akhir umurihi bi ziyadah fil amali salih fa kana yukthir min qawli subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa astaghfiruka wa atubu ilaik innaka antat tawwab. Kata Al-Hasan bahawa ayat ini mengajar Nabi kita sallallahu bahawa ajal baginda sudah pun hampir. Dengan sebab dah hampir itu, baginda tidak pernah lekang mulutnya daripada mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik innaka antat tawwabur rahim. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada apa yang telah dipelajari daripada surah yang pendek ini, tapi mempunyai impak yang besar dalam kehidupan kita, iaitu tentang ajal ni dia tetap akan datang, suka ataupun tidak. Kalau Nabi merupakan manusia pilihan Allah Ta'ala pun ajal datang kepada baginda mengalami sakaratul maut. Tapi ramai di kalangan kita yang lupa tentang hakikat ini. Maka dia terkinja-kinja mencari dunia sampai lupa apa yang disampaikan dalam ayat ini, tuntutan, kewajipan untuk buat persiapan. Dan akhir sekali, tuan-tuan, innahu kana tawwaba. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan tawab ini merupakan satu sirah mubalaghah yang merujuk kepada Allah sangat suka menerima taubat. Dalam surah Al-Baqarah yang lalu, ketika kita belajar tentang puasa, di hujung ayat puasa Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepadanya bahawa aku ni hampir. Ayat itu berkaitan dengan doa kita dalam bulan Ramadan dan juga pada waktu yang lain. Ayat ini pula berkaitan dengan kewajipan kita bertaubat kepada Allah, dan kata Imam An-Nawawi, taubat itu hukumnya wajib, utamanya bila kita melakukan dosa-dosa besar. Di samping memulangkan harta ataupun satu benda yang terambil daripada orang lain itu wajib, kita kena bertaubat dengan bersungguh, namanya taubat nasuha. Ya, ingat dalam kehidupan ni, kalau kita melakukan dosa, lekal-lekal bertaubat pada Allah. Walaupun perkara itu berulang kerap kali yang hidup kita tak mampu untuk mengelaknya, ia berlaku dan terus berlaku. Seumpama kata Imam Ghazali macam orang berpenyakit. Alhamdulillah semua. Jangan lupa untuk join saya di Sahabat Ustaz Zazan dan Telegram tau. Ada banyak faedah, nota, doa dan juga fakta yang kita kumpulkan ke situ. Alhamdulillah, syukur. Nur Hasma, Lisa, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat yang mulia Allah sekalian. Jadi kita mohon kepada Allah selalu keampunan, dan ayat ini merupakan ayat yang antara yang terakhir turun dalam kehidupan Nabi SAW. Setengah mengatakan selepas turunnya surah ini, Nabi tinggal cuma beberapa bulan saja. Setengah mengatakan 80 hari saja, lepas tu Nabi wafat. Setengah mengatakan lebih daripada itu. Setengah mengatakan 2 tahun. Itu pendapat yang agak jauh daripada kebenaran. Yang tepatnya mengatakan bahawa tinggal beberapa puluh hari saja selepas itu Nabi SAW kemudian diturunkan ayat yang terakhir. Yang terakhir, yang sebenar-benar terakhir adalah ayat 281 surah Al-Baqarah, iaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Ini merupakan ayat yang terakhir situ. Turun ayat itu 7 hari lepas tu Nabi pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah An-Nasr yang kita pelajari pada kali ini merupakan antara surah yang paling akhir turun dalam kehidupan Nabi. Setengah mengatakan 80 hari lepas itu Nabi wafat.
Ada ayat yang terakhir, tapi surah yang terakhir turun. Surah yang terakhir turun. Mana surah ni lengkap lah. Pada ayat pertama yang ayat terakhir, daripada satu kumpulan ayat turunkan namanya surah. Tapi ayat yang terakhir turun, ayat 281 surah Al-Baqarah. Tadi soalan kuis saya di awal-awal tadi ingat. Berapa kali sebutan perintah solat dalam Quran? Berapa kali sebutan perintah zakat dalam Quran? Berapa kali sebutan perintah puasa dalam Quran? Jawapannya adalah 68, 32 dan 14. Menjadikan jumlahnya sebanyak surah Al-Quran. Amazing Maknanya dalam Quran perintah salat sebanyak 68 kali. Perintah zakat sebanyak 32 kali. Jadi berapa? 68 jumpa 32? 100. Dan perintah untuk puasa 14 kali. Menjadikan jumlah perintah-perintah yang rukun Islam itu 114 kali. Sebanyak jumlah surah Al-Quran. Apakah ini kebetulan tuan-tuan? Tanya tepuk dada, tanya iman. Baca Quran tambah iman. Mempelajari Quran tambah iman. Mendengar tafsir Quran tambah iman. Mari sebarkan kuliah tafsir kita, mudah-mudahan bertambah iman setiap daripada kita dan orang keliling kita. Ya, bahawa kita nak masuk syurga, masuklah, ajaklah keluarga sendiri, adik-adik, rakan taulan, jangan lupa pada mereka. Jalan ke syurga itu pelajari Islam dengan bersungguh-sungguh. Sekian tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa tahu dapatkan tafsir Ibn Katsir ni. Masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan. Nanti boleh dapatkan tafsir Ibn Katsir ni daripada pembekalnya. Ustaz Nur release. Bagi yang tinggal berdekatan dengan Telaga Biru, boleh datang beli di Telaga Biru. Yang nak beli online pun boleh. Yang dapat dari Ustaz Nulis pun ada tawaran menarik, dapatkan daripada beliau. Terima kasih pada tuan-tuan yang hadir. Terima kasih tuan-tuan yang menyokong program ilmu kita adakan. Jangan lupa bagi mereka yang nak belajar bahasa Arab pun, kuliah kursus bahasa Arab kita akan mula insya-Allah selepas ni, mungkin dalam bulan 6 agaknya insya-Allah, di Telaga Biru. Daftar dekat www.telagabiru.com.my. Ingat, mempelajari bahasa Arab itu tanda kita nak memahami kalam Tuhan. Dan tidak indah hidup kita tanpa kita memahami bacaan apa yang kita baca daripada Al-Quran. Jom join kami dalam program belajar bahasa Arab secara santai dan fast track, dan belajar dengan bertujuan. Maknanya ibarat kita menaiki kapal terbang, ada tujuan kita nak pergi kan. Kalau kita belajar bahasa Arab tak tahu tujuannya, rugilah tuan-tuan. Jadi belajarlah untuk memahami Al-Quran. Kami ada sediakan modul ni yang diambil daripada Arab Saudi. Guru-guru yang berkepakaran dan pengalaman mengajar secara online. Nak beli buku saja pun boleh. Nak belajar lebih baik beli dan belajar daripada modul yang dikemukakan, dibawakan oleh pakar-pakar pengalaman di kalangan doktor-doktor pensyarah universiti itu. InsyaAllah. Terima kasih tuan sekali lagi. Jangan lupa dapatkan tafsir Ibn Katsir. Jangan lupa bagi mereka nak travel, nak hadiahkan kepada ayah ibu, kepada abang kakak ke travel bersama kami ke Uzbekistan, ke Umrah, ke Morocco, ke Baitul Maqdis, ke Balkan, semua ada di Zazan Travel. Terima kasih tuan atas kehadiran tuan-tuan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabina huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair. إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تؤتي من تشاء منهما وتمنع من تشاء فاغفر لنا وارحمنا برحمة تقرنا عن رحمة من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih. Ya Fadil, tolong masukkan brosur ke Uzbekistan kita. Sahabat bersetia, tolong masukkan bagaimana nak mendaftar dalam program Arabic for All kita, belajar bahasa Arab, kaedah pintas, fast track. Antara yang telah mempelajari mengikut kaedah ni masa 3 bulan, menguasai tulisan dan juga percakapan lah yang bahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Tuan-tuan boleh lihat dalam testimoni kumpulan yang telah mempelajari bahasa Arab bersama kami. Ayo tuan-tuan, jangan tangguh lagi. Tadabbur Quran hanya berlaku bila kita faham bahasa Arab. Ramadan dah berakhir, masa kita mungkin lebih fleksi. Jom ikut belajar bahasa Arab secara online di Telaga Biru.
Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada sahabat Red Roses. Terima kasih Pali. Terima kasih pada Cikgu Sabarudi yang dekat TikTok juga. Nur Azam Abdullah, Jun Rahman. Terima kasih sahabat dekat Facebook, Fauzi Ismail, Rozi Bacot. Terima kasih semua. Jumpa lagi pagi esok insyaAllah Syura. Terima kasih Abu Nawal Amin. Assalamualaikum Abu Nawal. Salihuddin Ahmad. Terima kasih semua. Tolong like saya dekat TikTok. Follow saya di TikTok, di Facebook, di Insta. Terima kasih semua. Bagi idea. Jazakallah khairan, barakallahu fikum, mu'afiyah. Assalamualaikum Khadijah. Terima kasih semua. Terima kasih yang like, yang share, yang viralkan. Terima kasih pada Abang Jamil daripada Rasa Mas, Nur Azimah. Terima kasih semua. Sapina, terima kasih. Terima kasih Suria binti Muhammad. Terima kasih Jana Yusof. Saya cinta kalian kerana Allah. Moga-moga persahabatan kita di Facebook, di Insta, di TikTok ni manfaat untuk kita di akhirat. Terima kasih Muhammad Zakri. Muhammad Zakri boleh join, check dekat link www.telagabiru.com.my atau pergi daftar kat situ. Sekali siapa yang daftar kelas bahasa Arab online, www.telagabiru.com.my. Terima kasih Siti Salmia, terima kasih Rozi Bacot, terima kasih Hasni, terima kasih Kucing Stokin, terima kasih Abang Saraf, terima kasih Aniza, terima kasih semua yang hadir, Kamaria Cisa, terima kasih Surina, Rozita, terima kasih Sauda, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jumpa lagi pagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu duha telah bermasuk, bagi mereka kesempatan. Jangan lupa, jangan abaikan salat duha yang Nabi lakukan selalu dalam hidup baginda sallallahu yang istiqamah Nabi melakukannya. Syarif Mansur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.